Dan kata Imam Al-Haddad, antara tanda hati itu rosak, dia kata, bila mana seseorang berasa risau dengan hari yang akan datang, wasyahril ati, dan juga pada bulan yang akan datang. Tuan-tuan, perkara tu belum lagi berlaku, kita pun tak tahu nak berlaku apa nanti ni. Tuan-tuan, pada masa tu kita dah rasa risau dah. Dia kata, macam mana ni esok ni, rezeki apa ni? Macam mana dengan bulan yang akan datang ni? Tuan-tuan, ni tanda. Nah, pasal apa? Kerana dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir dalam rumah Allah Ta'ala ini. Walaupun dalam suasana hujan, tapi kita masih lagi kuat semangat, dan juga kita masih diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama hadir pada majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan, rahmat dan juga ridha daripada dia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita masuk kepada tajuk yang baru. Tuan-tuan, kita ada lagi 2 tajuk saja lagi untuk kita habiskan, untuk kita khatamkan
pembacaan kitab adab sulukil murid ini. Jadi pada malam ni insya-Allah, malam ni kita akan baca sedikit laju, tuan-tuan. Kerana saya target malam ni kita habiskan juga tajuk ni. Kemudian minggu depan tinggal satu tajuk saja lagi. Lepas itu habis. Maknanya khatam dah pembacaan kitab adab sulukil murid ini. Jadi malam ni kita akan baca lajulah malam ni insya-Allah. Mana yang perlu untuk kita hurai, kita hurai. Mana yang tak perlu untuk kita tak perlu hurai, maka dia tak perlu hurailah. Macam tu. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faslun, maka ini adalah satu fasal. Dia kata wal takun ayyuhal murid, dia kata, dan hendaklah engkau wahai murid, dia kata. Dan tuan, murid kita dah terang panjang lebar dah sebelum ni. Murid adalah orang-orang yang sangat berkehendak pada Allah Ta'ala. Kemudian murid juga adalah pelajar-pelajar. Dan tuan, yang tu yang dimaksudkan sebagai murid. Dan tuan, tetapi murid lebih tepat lagi, dia punya makna dia adalah orang-orang yang berkehendak. Maknanya dia berkehendak sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata wal takun ayyuhal murid, dan hendaklah engkau wahai murid, dia kata, husnul dhanni bi rabbika, hendaklah engkau selalu berbaik sangka dengan Tuhan engkau, dia kata. Dan tuan, berbaik sangka dekat sini maknanya selalu teguh di dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang satu-satu perkara kita tengok layak untuk kita dapat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya kepada kita. Maka pada waktu itu kita memperbetulkan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, terus percaya kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, sehingga disebutkan oleh ulama, walaupun sesuatu perkara itu telah pun dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, Allah Ta'ala dah janji dah perkara tu, tiba-tiba dia tak berlaku, dia tak main. Perkara yang Allah Ta'ala janjikan itu tak main. Dan tuan, pada masa itu kita tetap juga teguh dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, hendaklah kalian senantiasa memperbetulkan baik sangka dengan Tuhan engkau. Annahu yu'inuka, bahawasanya dia menolong engkau. Wa yakfika, dan dia jugalah yang mencukupkan segala keperluan engkau. Wa yahfazuka, dan juga dialah yang selalu menjaga engkau. Wa yaqika, dan juga dialah yang selalu memelihara akan engkau, dia kata. Dan tuan, maknanya kenapa betulkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, perbetulkan sangkaan kita pada Allah Ta'ala. Kita yakin Allah Ta'ala dia tolong kita, dialah yang mencukupkan segala daripada keperluan kita, dan dialah hak yang jaga kita. Dan tuan, perkara ni banyak disebut oleh Allah Ta'ala.
Apatah lagi bila mana seseorang dia bantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Sekiranya kamu tolong agama Allah, maka Allah Ta'ala juga akan tolong kamu, kata Allah. Bukan setakat Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong, wa yuthabbit aqdamakum, bahkan dia akan memperkukuhkan kedudukan kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dalam hadis kata Nabi SAW, ihfazillah, kamu jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, lagu mana kita jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama hadis menyatakan kita jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga setiap yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, kamu buat macam tu, yahfazka, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan jaga kamu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dia menjaga hamba-hamba dia? Kata ulama, Allah Ta'ala menjaga hamba-hamba dia adalah Allah Ta'ala mencukupkan segala keperluan dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi segala keinginan-keinginan dia, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni yang paling penting sekali. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia jaga kita, dia akan jadikan seseorang itu bersifat qanaah. Dan qanaah ni apa dia? Dia akan jadikan manusia itu bersifat cukup. Dan tuan, dia redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah ni, ianya merupakan satu nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana dia berasa tenang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dia tak risau apa-apa, dia tak risau diri dia. Dan tuan, dia tak risau perkara apa yang nak berlaku ke depan ni. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia telah pun redha dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka betulkan sangkaan kita. Nah, Allah yang tolong kita. Kemudian dialah yang mencukupkan segala keperluan kita. Kemudian dia jugalah yang menjaga dan juga memelihara kita. Kemudian kata Imam Al-Haddad, wala yakiluka ila nafsika wala ila ahadin minal khalqi. Dan juga kamu kena yakin Allah tidak akan membiarkan diri kamu. Allah tidak akan biarkan diri kamu ianya terbiar walaupun kepada mana makhluk. Dan tuan, ni kita punya akidah, ini kita punya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Kita yakin Allah dia tidak akan membiarkan kita seorang-seorang. Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak akan sia-siakan mana-mana orang yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW sebut, Arifillahi firrakha ya'rifuka fi syiddah, kata Nabi. Kenal Allah Ta'ala pada waktu kamu senang, kata Nabi. Dan tuan, maknanya la ni, sementara kita belum diuji oleh Allah Ta'ala, dan tuan, kita belum lagi didatangkan dengan kesusahan apapun, dan tuan, hati kita pun tengah senang sekarang ni. Dan Nabi kata, Arifillah, pada waktu ni kamu kenal Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, maknanya ni masa kita nak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya ni masa untuk kita memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kehidupan ni dia macam roda. Satu masa esok kita akan jatuh susah. Pada masa itulah Nabi kata, ya'rifuka fi syiddah, Allah akan kenal kamu pada waktu kamu susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdihi bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah mengkhabarkan. Tuan-tuan, dalam hadis, tuan-tuan, hadis ni adalah hadis qudsi. Hadis yang dibawa oleh Imam Al-Haddad ni dia adalah hadisul qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, annahu 'inda dhanni 'abdihi bihi. Allah Ta'ala dia mengikuti sangkaan hamba-hamba dia kepada dia, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa maksud daripada hadis ni? Apa maksud daripada hadis qudsi ni? Allah dia berada pada sisi sangkaan hamba dia kepada dia. Tuan-tuan, apa yang kita yakin dengan Allah, apa-apa yang kita percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, maka itulah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kalau hamba dia yakin benda yang berlaku kepada dia satu rahmat daripada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada dia. Tuan-tuan, kalaulah sesuatu perkara yang berlaku pada dia, dia yakin ini adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menaikkan, meninggikan darjat dia. Tuan-tuan, dia akan diberikan ketinggian darjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka setiap masa kita memperbetulkan baik sangka kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan Allah Ta'ala dia lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia yang betul, tuan-tuan, yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan, yang bagus untuk kita ni, ulama sebut, tuan-tuan, perkara ni disebut di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, yang terbaik untuk kita apa dia? Yang kita sangka? Tak, bukan. Tuan-tuan, yang baik untuk kita yang kita rancang? Tidak. Yang baik untuk kita, kata ulama, ma qaddarallah. Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tuan-tuan, kerana kita tak tahu sebenarnya apa yang terbaik untuk kita, tuan-tuan, selain daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, semuanya itu hanya sangkaan semata-mata. Tuan-tuan, dia sangkaan semata-mata. Habis itu yang betul-betul kat mana? Tuan-tuan, yang betul, yang benar, yang baik, yang bagus adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala buat hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW berdoa. Tuan-tuan, Nabi kita tahu dia adalah sebaik-baik manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah perkara yang terbaik.
Tuan-tuan tengok Nabi doa macam mana. Tuan-tuan ni sebaik-baik orang berdoa ni. Tuan-tuan Nabi berdoa macam mana? Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, apa-apa yang Kau redha kepada aku, maka Engkau beri. Ya Allah, aku berlindung daripada perkara-perkara yang Engkau tidak redha kepada aku ya Allah. Tuan-tuan, beza sangat dengan kita doa. Tuan-tuan, kita doa seolah-olah macam menggagahi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, seolah-olah macam ada paksaan di dalam doa kita. Tuan-tuan, tapi walaupun apa ni yang kita doa ni, dia taklah orang kata berdosa. Tuan-tuan, mintalah apa pun. Bahkan disebutkan oleh ulama, kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, maka jangan minta yang kecil-kecil. Dan tuan, kerana Allah Ta'ala dia maha kaya, jangan minta perkara biasa-biasa. Malah mintalah perkara yang luar biasa daripada Allah. Pasal apa? Innahul ghani. Kerana Allah Ta'ala itu dia maha kaya. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW nak tunjuk pada kita yang terbaik bukan yang kita rancang. Yang terbaik bukan yang kita sangka, tetapi apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, kerana itu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan kepada aku apa-apa yang Kau redha, dan lindung diri aku daripada perkara-perkara yang Kau tidak redha. Tuan-tuan, kalau kita minta macam ni, confirm tak kita dapat perkara yang baik? Confirm. Pasal apa? Kerana dia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana tu kata Imam Al-Haddad, wa akhrij min qalbika khawfal faqri. Kerana tu keluarkan daripada hati engkau, wahai manusia. Keluarkan. Tuan-tuan, apa dia? Dan tuan, Masya Allah, saya bila baca apa ni kitab ni, tuan-tuan, saya sebelum mengajar, ini memang dah adat kita. Tuan-tuan, malah dipesan oleh guru-guru semenjak daripada di pondok lagi. Tuan-tuan, saya ingat lagi guru kami, Syekh Wazir Hafizahullah Ta'ala, Tuan Guru Haji Wazir Hafizahullah. Dulu dia ni mudir di Pondok Kandis Kelantan. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata esok-esok hampa semua. Dia cakap Kelantan, dia tak cakap Kedah. Ni translate balik. Kan? Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata hampa esok kalau mengajak jangan terus mengajak. Dia kata amanah kepada ilmu kena ada, kata Tok Guru. Amanah dengan ilmu kena ada. Kena tengok dulu apa huraian dia, apa dobit dia, apa yang dia kehendaki daripada ibarat kitab ni. Tuan-tuan, jadi setiap kali mengajak, kita akan buat persediaan dulu. Tuan-tuan, jadi bila saya baca tajuk malam ni, tuan-tuan, menyentuh hati kita. Pasal apa? Kerana malam ni tajuk yang dia nak sampai, tuan-tuan, jangan kita ragu lagi dengan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah baik sangka kita dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala itu dia maha baik kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, wa akhrij min qalbika, keluarkan daripada hati engkau, dia kata, khaufal faqri, takut menjadi fakir, wa tawaqqu'il hajati ilan nas, dan juga engkau sangat-sangat berhajat kepada manusia. Tuan-tuan, perkara ni buang, keluarkan daripada hati. Jangan sampai apa dia? Takut kepada kefakiran, dan jangan sampai kita bergantung dengan mana-mana manusia. Tuan-tuan, pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut jelas, nah, wallahu yarzuqu liman yasha, dan Allah taala lah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, kemudian Allah taala sebut daripada nama-nama dia. Tuan-tuan, di antara nama-nama Allah taala Ar-Razzaq, maka dialah yang memberikan rezeki, kata Allah Ta'ala. Dan maka kerana itu, keluarkan daripada hati kita khaufal faqri, takut menjadi fakir, wa tawaqqu'il hajati ilan nas, dan jangan kita bergantung kepada manusia. Dan tanpa siapa? Manusia keseluruhannya dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata, wahdar kullal hadari minal ihtimami bi amri rizqi. Tengok. Wa kun wathiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bika haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia kata Imam Al-Haddad, jaga-jaga, dia kata wahdar kullal hadar, jaga, dia kata baik-baik, minal ihtimami bi amri rizqi, daripada memberikan perhatian yang terlalu berat, bi amri rizqi, dengan perkara rezeki, kata Imam Al-Haddad. Maknanya risau dengan rezeki. No, siapa dia yang tak risau? Tuan-tuan, kita baca macam ni, silap-silap dia kata kat dalam hati. Dia kata, Ustaz, kalau tak risau tentang rezeki, balik sat lagi dapat tak berasa. Dia kata, tuan-tuan, nanti dulu bab ni tak habis lagi. Jangan buat kesimpulan dulu. Nanti kita akan terang ni, yang ni tang mana, kemudian tang usaha ikhtiar yang tu nak letak di mana. Tuan-tuan, biar betul kita punya perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni Imam Al-Haddad rahimahullah taala, dia nak perbetulkan dulu kita punya kepercayaan kita. Dan dia nak perbetulkan kepada kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita tak perasan ada syirik khafi dalam hati kita. Tengok, syirik khafi. Adanya syirik-syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, bila mana kurang keyakinan terhadap Allah Ta'ala, dia lebih yakin kepada aghyar, dia lebih yakin kepada makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Imam Al-Haddad dia perbetul dulu ni keyakinan kita. Dan setiap orang wajib dia kena beriman, dia kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Imam Al-Haddad, hati-hati, kamu jangan terlampau berat sangat memberikan perhatian kepada soal rezeki. Kun wathiqan, hendaklah kamu jadi orang yang percaya bi wa'di rabbik, dengan janji Tuhan engkau, wa takaffulihi bika, dan juga tanggungan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, ulama menyebut antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah wa ta'ala. Dan kata Imam Ibn Atta'illah, pelik manusia ni, pelik. Dan pelik pasal apa? Kerana kata Imam Ibn Atta'illah, manusia ni dia menitik beratkan benda yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, soal rezeki adalah soal yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerjalah banyak mana pun, tuan-tuan buatlah usaha sekeras apapun, tuan-tuan, banyak itulah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Dan kerana itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara ketika mana bayi dia berada di dalam rahim ibu dia. Dan antara yang Allah Subhanahu wa taala dah sediakan, Allah dah jamin kepada seseorang, yang pertama umur dia. Tuan-tuan, umur ianya adalah di dalam perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki dia telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nasib dia sama ada baik ataupun tidak baik. Dan yang terakhir, syurga ataupun nerakakah dia. Dan semuanya itu telah pun berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kata Imam Ibn Atha'illah, pelik manusia ni. Kenapa dia begitu memerhatikan perkara yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mengabaikan tuntutan. Tuan-tuan, yang pasti Allah Ta'ala dia nak kita ni menjadi hamba pada dia. Tuan-tuan, pasal apa kita tidak menitik beratkan soal ni? Kita menitik beratkan soal selain daripada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki dia adalah perkara yang telah dijamin oleh Allah Taala, yang ni tak perlu risau lagi dah. Dan kerana tu Allah Taala kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah benda-benda yang melata di atas muka bumi ni illa 'ala Allah rizquha, melainkan Allah Ta'ala lah yang memberikan rezekinya. Dan setiap yang melata di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala dah sediakan rezeki untuk mereka, kata Allah. Dan lalu kata Imam Al-Haddad, wa anta min jumlatid dawab. Dan engkau, dia kata kita manusia ni adalah di antara benda-benda yang melata di atas muka bumi ni. Dan kita manusia adalah benda melata atas muka bumi ni. Termasuk di dalam ayat ni rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, fashtaghil bima talaba minka minal amali lahu. Maka benda yang perlu engkau sibukkan adalah apa yang dia minta daripada engkau supaya engkau beramal kepada dia. Amna dhamina laka minar rizqi fa inna maulaka la yansaka. Bukan yang kau perlu risau kepada benda yang telah dijamin antaranya daripada rezeki, Allah dah jamin. Yang ni jangan kita risau. Fa inna maulaka la yansaka. Allah dia tidak pernah lupa kepada engkau, kata Imam Al-Haddad. Dan yang lupa ni siapa? Allah ke hamba dia? Dan yang selalu lupa adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya Allah Taala kepada hamba dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa qad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Sesungguhnya Allah Taala telah khabarkan kepada engkau bahawasanya rezeki engkau itu di sisi dia, dan dia telah memerintahkan engkau supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Taala, maka Allah Taala kata, tengok tuan-tuan, Allah Taala sebut di dalam firman dia. Tuan-tuan, kan kita tak percaya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut fabtaghu 'indallahi rizqa, mintalah rezeki pada sisi Allah Ta'ala, wa'buduhu washkurulah,
dan hendaklah kamu menyembah Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dua ayat yang kita dah baca, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Rezeki makhluk-makhluk di atas muka bumi ni, tuan-tuan, semuanya adalah di bawah jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita baca lagi. Dia kata, amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi alladhina ya'buduna ghairah. Tuan-tuan, tengok kata Imam Al-Haddad. Tengok, tuan-tuan, dia kata apa? Tidakkah kamu lihat, dia kata, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang kafir yang langsung tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Nah, orang kafir diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bahkan bila disebut pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, bila kata pemurah ni, seluruh daripada makhluk berhak mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama lagi, termasuk di dalam kemurahan Allah Ta'ala, kafirin, iaitulah orang-orang kafir yang langsung tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mereka juga berhak mendapat kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi Imam Al-Haddad kata, tidakkah kamu tengok, dia kata, bagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang kafir alladzina ya'buduna ghairah, yang dia itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu kata Imam Al-Haddad, afatarahu la yarzuqul mu'minina alladzina la ya'buduna siwa wa yarzuqul 'asin lahu wal mukhalifina li amrih awala yarzuqul muti'ina lahul muktsirina min dzikrihi wa syukrih. Dan Imam Al-Haddad kata, kamu tak tengoklah, nah, macam mana orang-orang bermaksiat dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang yang menyalahi perintah Allah Ta'ala, mereka juga diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, minggu lepas kita dah cerita kan, nah, macam mana ada dua orang yang sangat derhaka kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat lagi nama ni? Fir'aun dan juga Namrus. Tuan-tuan, Masya Allah, ni orang yang paling ingkar dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan mereka ni mengaku mereka adalah Tuhan. Tuan-tuan, Fir'aun dia kata apa? Ana rabbakumul a'la. Aku ni adalah Tuhan kepada kamu, kata Fir'aun. Tuan-tuan, Namrus sama. Namrus kata apa? Ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan juga aku mematikan, kata Namrus. Tuan-tuan, jadi Namrus ni bila dia kata macam tu, nah, dia bawa dua orang, dia punya pengawal dia, tuan-tuan. Seorang ni dia bunuh, seorang lagi dia biarkan hidup. Tuan-tuan, lalu Namrus kata apa? Ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan juga aku mematikan, kata Namrus. Tuan-tuan, Masya Allah, walaupun kedua-dua ni tadi adalah orang yang paling derhaka dengan Allah Ta'ala, tapi tuan-tuan, kita dah sebut pengikut dia ramai, rezeki dia melimpah ruah, tuan-tuan, kerajaan dia begitu besar. Maka kerana tu kata Imamul Haddad, awala yarzuqul muti'ina lahu al-muktsirina min zikrihi wa syukrih. Tidakkah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang taat kepada dia, yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala,
dan juga yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka lebih-lebih lagi lah dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oi, dah nak isyak ah, tuan-tuan. Tak apa, kita perhabis juga malam ni. Kok malam apa? Kan? Pasal minggu depan kita nak khatam kitab ni. Tuan-tuan, baik. Yang ni pun bab dia tak susah mana. Tuan-tuan, yang ni bab suruh kita yakin dengan Allah Ta'ala. Baik, kemudian dia kata lagi, wa'lam, dan ketahuilah, annahu la haraja alaika fi talabi rizqi bil harakati zahirati ala al-wajhil ma'zun laka fi syar'an. Dia kata, tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad, ketahuilah, tuan-tuan, yang ni baru dia cerita dekat kita. Tadi dia cerita tentang keyakinan kita. Kemana sepatutnya keyakinan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni keyakinan yang perlu kita kukuh dan juga kuatkan. Keyakinan adalah kepada Allah Ta'ala. Dan maka dia kata, ketahuilah, bukan salah engkau pi mencari rezeki bil harakati zahirah, dengan perbuatan zahir engkau, alal wajhil ma'zun laka fihi syar'an, selagi mana perkara itu dibenarkan pada syarak kamu buat, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, menega nasi lemak, buka kedai, lagi apa lagi? Buatlah apa pun juga pekerjaan, asalkan pekerjaan itu diizinkan pada syarak, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, wa innamal ba'su wal haraju, ni yang salah. Tuan-tuan, ni yang salah. Apa dia? Adapun yang tak betul, al-ba's ni tak betul, wal haraj, dan juga yang salah itu fi adami sukunil qalbi, bila mana hati engkau tidak tenang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni tak betul. Tuan-tuan, kita mengajak ke ataupun kita buat apa lagi, buat konten ke dekat YouTube ke hari ni kan? Yang tu pekerjaan baru hari ni ada konten yang elok-elok yang dibenarkan pada syarak. Dan tuan, publishkan pada YouTube. Kemudian kita boleh hasil sikit dan sebagainya. Tuan-tuan, persilakan. Tetapi yang salah, kata Imam Al-Haddad, apa dia? Adami sukunil qalbi. Hati kamu tidak tenang dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, hati dia tak percaya dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, bila orang cerita dekat dia, hang buat cara ni lambat, no? Hang buat cara yang ku buat ni, ya lah, haram memang haram lah, dia kata, no? Tapi dengan cara ni cepat, dia kata, tak apa, nanti esok hang taubat. Dan tuan, dia tidak tenang pada hati dia, lalu dia pun mengikuti jalan segera, yakni jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dah bunyilah, kita laju sikit. Wattirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi, dan juga dia mengikuti akan segala waham dia. Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi, dan di antara yang menunjukkan kharabil qalbi, rosaknya hati seseorang, ihtimamul insan bima yahtaj ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adami kal yaumil muqbil wasyahril ati. Dan kata Imam Al-Haddad, antara tanda hati itu rosak, dia kata, bila mana seseorang berasa risau dengan hari yang akan datang, wasyahril ati, dan juga pada bulan yang akan datang. Tuan-tuan, perkara tu belum lagi berlaku, kita pun tak tahu nak berlaku apa nanti ni. Tuan-tuan, pada masa tu kita dah rasa risau dah. Dia kata, macam mana ni esok ni, rezeki apa ni? macam mana dengan bulan yang akan datang ni? Tuan-tuan, ni tanda. Nah, pasal apa?
kerana dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni semuanya adalah hati-hati yang tidak sukun, yang tidak tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, lalu dia kata, idza nafidha hadha famin aina yaji'u ghairu. Kalaulah strategi ini tak jaya, maka dengan strategi apa lagi yang perlu kita buat? Tuan-tuan, strategi ini tak jaya, kira habis gelap masa depan dia. Dia tak terfikir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yaji' rizqu min hadzal wajh famin ayyi wajhin ya'ti. Kalaulah rezeki tidak datang daripada cara ni, kalau rezeki tidak datang daripada cara yang kita rancang ni, daripada mana nanti rezeki nak boleh? Tuan-tuan, ni semua kata-kata orang-orang yang ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca lagi. Wa amma tajarrudu anil asbab. Adapun orang-orang yang telah pun tajarrud daripada asbab. Tuan-tuan, orang yang tak perlukan lagi asbab. Waddukhulu fiha fahuma maqamani yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha. Dan mana-mana orang yang telah pun tajrid daripada asbab. Tuan-tuan, yang ni saya rasa kalau tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan catat kita punya kuliah ni, manusia terbahagi pada dua. Satu tajrid, satu lagi asbab. Orang yang tajrid, dia tak perlu lagi kepada sebab, tak perlu kepada usaha dan sebagainya. Tuan-tuan, dia semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang-orang yang macam ni, kata Imam Al-Haddad, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah dirikan maqam ini kepada mereka daripada hamba-hamba yang dia kehendaki. Faman uqima fi tajarrudi fa alaihi biquwwatil yaqin wa si'atis sadri wa mulazamatil ibadah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala berikan padanya kedudukan tajarrud ini, tajrid ini, hendaklah dia yakin dengan keyakinan yang kuat pada Allah Ta'ala. Wasi'atas sadri, dan hendaklah luas dadanya. Wa mulazamatil ibadah, dan hendaklah dia senantiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa man uqima fil asbabi, dan siapa-siapa pula yang Allah Ta'ala dirikan dia pada maqam asbab. Tuan-tuan, lagu kita nak sesuatu dia kena berusaha, dia kena ada ikhtiar, baru boleh benda tu. Tuan-tuan, ni maqam asbab. Fa'alaihi, maka hendaklah orang itu bitaqwallah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa bil i'timadi 'ala Allah dunah, dan hendaklah dia pegang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, tidak berpegang kepada selain daripada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir dia kata apa? Wal yahdar minal ishtighali bihi an ta'ati rabbih wa qad taridu 'ala al-muridi khawatir fi amri rizqi wa fi mura'atil khalqi wa fi ghairi dhalika wa laysa maluman wala ma'thuman 'alayha idza kana karihan laha wa mujtahidan fi nafliha min qalbihi. Dan dia kata apa? Maka jaga-jagalah, dia kata, supaya engkau tidak sibuk daripada melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ni yang paling penting sekali. Dan kadang-kadang dia kata, terlintas dalam hati seseorang bila dia melakukan sesuatu usaha, dia melakukan sesuatu ikhtiar, dia berasa hebat dengan ikhtiar dan juga usaha yang dia lakukan itu. Tuan-tuan, tetapi kalau seandainya lintasan ini iza kana karihan, dia tak suka, wa mujtahidan, dan dia bersungguh-sungguh fi nafiha, dalam menghilangkannya daripada hatinya, maka ketahuilah dia tidak berdosa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berasa hebat dengan usaha dan ikhtiar yang dia lakukan, tuan-tuan, ini merupakan hati yang telah berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan, jadi kesimpulannya apa daripada apa yang kita baca pada malam hari ini? Tuan-tuan, baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah Allah Taala senantiasa dekat dengan hamba-hamba dia. Dia selalu menolong hamba dia, mencukupkan segala keperluan hamba dia. Tuan-tuan, Allah Taala dah sebut daripada Al-Quranul Karim. Cuma tuan-tuan, tugas kita adalah menjaga hubungan dan jagalah setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka nescaya hamba itu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu untuk kita baca kitab ni pada malam ni. Jadi pada minggu depan kita habis baca kitab Adab Suluk Al-Murid, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.